2 tahun COVID melanda dan ia telah merubah cara kita hidup dan berinteraksi. Apa yang telah berubah pasca pandemik? Apa yang kita belajar darinya? Apa pula kesannya terhadap kehidupan kita sekarang? Semua ini akan dibincangkan di OMG. Hello, hai. Berada di sini hari ini mengingatkan Dahlia untuk menghargai setiap orang semasa COVID-19. Baru rasa macam semalam saya memakai pelitup muka dan menjaga jarak keselamatan. Tetapi hari ini tidak lagi. Bersama saya di studio OMG ialah Ainul, Afiq dan Akila. Apa khabar semua? Selamat datang. Sebelum kami mulakan sesi perbincangan, kami akan mulakan dengan sesi icebreaker dan bermain word search. Di depan you ini, anda boleh ambillah satu kertas. Okey. Mari kita lihat siapa yang paling pantas untuk habiskan search ini. Masih banyak lagi? Banyak. Ya. Wow, okey. So Akila adalah pemenangnya untuk word search ini. Akila boleh kongsikan apa makna perkataan itu? So perkataan-perkataan yang saya jumpa tu kebersihan, kuarantin, virus, batuk, keimunan, pandemik, endemik, demam, sabun dan jarak selamat. Sudah tentulah ni membawa saya pulang kepada zaman-zaman pandemik. Zaman-zaman macam lama sangat. Afiq ni seorang penjaja. Yes, correct. Adakah ia menjejas kerja Afiq? Of course. Honestly, during lockdown, the first week saya buka kedai just to throw away my food. Saya akan masak pagi-pagi and mengharapkan pelanggan datang tapi tak ada orang yang datang. Pada masa depan, you akan menjadi doktor kan? Awak takut tak kalau kita ditimpa dengan COVID-19 satu hari nanti lagi? In a way yang how Singapore approached it, I think saya ada penuh confidence dengan how kita dah approach this, how we manage it as well. Cakap tentang bagaimana COVID-19 merubah kehidupan you, adakah ia positif ataupun negatif? Ada perkara yang positif, ada perkara yang negatif. Contohnya, saya mula saya punya kerja social media semasa waktu pandemik. Kebanyakan realise bahawa kalau tak ada social media, kalau tak ada GrabFood semua, lebih susah untuk mencari customer. Pentinglah untuk jadi open-minded dengan fleksibel dengan apa-apa changes yang terjadi. Adaptive lah. Especially dalam bidang pendoktoran kan, kita semua dilarang to go to the wards actually. Completely back to homes. Kita punya lesson semua terus jadi online. Dan susahlah, a lot of the lesson yang kita macam mesti hands on kan? Correct, dia macam soft skills kan. Semua takut sebab kita rasa kalau kita graduate dengan this very limited experience in the hospital, kita takut kita tak jadi doktor yang competent enough, yang selamat untuk kita punya pesakit. Hal positif tentang COVID, ia memberi kamu meluangkan lebih masa pada diri sendiri. The negative part is saya tak dapat jumpa pelanggan. Tetapi the positive part is that saya masih dapat berinteraksi dengan pelanggan through social media. Okay. Saya actually berhenti menggunakan mangkuk-mangkuk yang harus dicuci. Saya gunakan disposable. Saya berasa amat bertanggungjawab atas kebersihan diri saya dan pelanggan saya. Wow. Dan mungkin apa pelajaran penting yang you belajar semasa pandemik dan juga pasca pandemik? Pandemik ini telah mencepatkan kita punya dependence on teknologi. Satu kawan saya, Farah Sanwari, dia bersukarela. Dia mengajar golongan orang-orang tua macam mana nak pakai telefon bimbit, smartphone secara pertama sekali. Kalau tak, nak dapat voucher, kena pergi sekat CC, kena line up. Orang-orang tua bertongkat, kena line up. Pentinglah bila kita progress, kita tak tinggal golongan orang tua dengan golongan orang yang kurang upaya. Mereka mungkin tak ada smartphone, mereka mungkin tak ada laptop nak buat kerja. Pandemik ini telah make me more aware about isu-isu ini. Adakah anda rasa anda lebih bersedia untuk masa depan yang lebih volatile selepas COVID-19? I am more than prepared for these challenges in a business form. It opened up my eyes dalam segi my customers are actually coming from all angles. Pasal during pandemic, kita did this pre-order punya system. So orang pre-order their orders satu hari sebelum, and then kita akan send out the food. Kita akan deliver the food to their houses $10 island-wide, no matter where you stay.
saya dapat melihat demografik pelanggan saya. To my surprise, gerai saya di Ang Mo Kio. Pelanggan saya banyak di Jurong dan Sentosa. Oh, wow. Yes. Wife saya at that point in time, dia yang mengambil pesanan pre-order. Thanks wife, shout out wife. Mungkin bagi Akila, ada tak peristiwa yang berlaku semasa COVID yang you wish didn't happen? Waktu pandemik tu, ibu saya ada relapse untuk penyakit barah dia. Jadi pada waktu tu dia harus pergi ke hospital, dan pada masa tu ibu saya bilang saya yang dia ada her few last wishes lah. Tengok saya berkahwin lah, sebab dia tak nak tengok saya seorang. Saya anak seorang sebab tu. Because of that, saya sebenarnya dah buat saya punya akad nikah di hospital juga. Honestly, when I look back, I wouldn't have it any other way lah. Ibu saya tu meninggal pada waktu tu tanpa dapat jumpa kawan-kawan dia dan keluarga-keluarga dia, including her own brother, she tak dapat jumpa pada waktu tu. Tentu sekali kami semua dan juga penonton dapat tahu yang kami harus menyokong antara satu sama lain walaupun kami akan melalui cabaran dan harus terus menyesuaikan diri. Bila diingatkan kembali, saya tabik usaha semua demi menangani isu COVID-19. Mari kita dengar kata pakar kita tentang kehidupan pasca pandemik. Hai, nama saya Dima. Sebenarnya sebelum wabak COVID-19, banyak syarikat telah melalui company restructuring dan ini telah menjejas pekerjaan. Sepandemik yang berlaku hanya memburukkan lagi keadaan. Situasi mencabar ini bermakna peluang pekerjaan semakin berkurangan dan ramai individu telah mula mencari peluang untuk beralih kerjaya. Tapi ada juga yang masih tidak pasti langkah seterusnya. Nasihat saya, seseorang harus bersiap sedia untuk merancang atau apa yang saya panggil mapping. So, renungkan nilai kemahiran, tafsirkan dan timbangkan pilihan yang ada. Langkah pertama, senaraikan pekerjaan, bergaji dan tidak bergaji, minat, hobi dan kerja sukarela. Langkah kedua, apakah tugas dan tanggungjawab utama? Langkah ketiga, apakah kemahiran yang digunakan, diperkembangkan atau dipelajari? Apa yang telah dicapai? Langkah keempat, networking. Melalui networking, kita boleh mendapat maklum balas tentang peranan, tanggungjawab dan dinamik syarikat. Dari situ, kita boleh kembangkan kemahiran yang kita ada. Dapatkan nasihat jurulatih kerjaya, temui agensi tenaga manusia dan pemimpin industri. Langkah kelima, jika anda baru hendak menapak dan tidak berani mengambil risiko, mulakan dengan mengambil langkah-langkah kecil, baby steps. Saya harap topik ini telah memberi pencerahan untuk tindakan yang perlu diambil. Semoga tip-tip versi ringkas ini dapat membimbing anda dalam melancarkan kerjaya anda. Nampaknya ada hikmah di sebalik pandemik ini. Kini kita menghargai kehidupan kita, hubungan kita antara satu sama lain dan juga kesihatan kita keseluruhan. Terima kasih kepada Ainul, Afiq dan Akila kerana bersama saya hari ini. Pada para penonton di rumah, jangan lupa bersama kami minggu depan di OMG.